Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Hajah Niasna, terusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari pendengar Radio Aikim yang dimuliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus berada di dalam majlis ilmu. Pertemuan kita di udara pada petang ini bukanlah satu pertemuan yang biasa, tetapi sebenarnya pertemuan yang luar biasa. Bukan pertemuan yang telah teratur secara kebetulan, tetapi memang mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini satu pilihan sebenarnya. Dia bukan biasa tetapi suatu yang luar biasa, bukan kebetulan tetapi satu pilihan. Kerana apa? Kerana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, kalau dikehendaki suatu kebaikan bagi seorang manusia ataupun seorang hamba Allah tu, dia akan diberi kefahaman tentang agama, yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah hendakkan kebaikan kepada kita, Allah berikan kita peluang, ruang untuk memahami agama. Jadi sekiranya kita berada di dalam majlis ilmu, artinya itu bukan satu kebetulan tetapi itu satu pilihan. Dan itu satu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala masih belum berpaling daripada kita. Walaupun banyak kedaharkaan kita, kealpaan kita kepada Allah, tetapi Allah masih nakkan kebaikan pada kita. Sebab itu ditakdirkan kita berada di dalam majlis ilmu. Tetapi apa yang kita harapkan daripada majlis ilmu ini bukan semata-mata pengetahuan. Dia beza antara knowing dan understanding. Antara mengetahui dengan memahami. Mudah-mudahan kita memahami Islam itu bukan saja memahami dengan pemikiran yang mantap, tetapi akhirnya kita dapat resapi ke dalam jiwa kita dan akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan selaras dengan ilmu yang kita dapati itu, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita ingin meneruskan perbincangan kita masih lagi dalam syarat ibadah yang keempat. Syarat ibadah yang keempat daripada 6 syarat itu ialah kerja yang kita buat itu ataupun pekerjaan, usaha yang kita buat itu mestilah dibuat secara terbaik ataupun secara optimum. Kerja yang terbaik ataupun secara optimum ini atau memperelok-elokkan kerja ini adalah sifat tabi'i orang Islam. Jadi menjadi seorang Islam secara automatik. Apabila kita melaksanakan kerja, saya dah katakan sebelum ni, saya tegaskan sekali lagi, tidak kita buat selamba, kita tidak buat saja-saja, sekadar melepaskan batuk di tangga, tetapi kita fokus, serius dan kita buat seoptimum mungkin. Kerana kita menghayati firman Allah dalam surah Al-Mulk, cuba tengok Allah menegaskan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cuba kita lihat di situ dijadikan mati dan hidup bagi kamu untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Terbaik ahsanu amala, bukan aksaru, bukan terbanyak amalannya, tetapi terbaik amalannya. Jadi apabila kita merasakan kematian dan juga kehidupan adalah satu ujian daripada Allah, ujian untuk apa? Untuk menguji amalan kita, kerja kita. Yang macam mana? Supaya terbaik. Ahsanu amala. Jadi artinya kita buat kerja itu dengan terbaik. Dan saya teringat juga sebuah hadis yang panjang apabila Rasulullah SAW menyatakan cintanya kepada seorang sahabatnya itu, Muaz bin Jabal. Satu hari Rasulullah memegang tangan Muaz bin Jabal. Rasulullah berkata, wahai Muaz, aku sangat cintakan engkau kerana Allah. Begitu Rasulullah, dia pegang tangannya dan terus kata, aku cintakan engkau kerana Allah. Sebab itu selepas engkau mengerjakan solat, jangan lupakan doa ini. Cuba dengar doanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 perkara. Allahumma a'inna ala zikrika. Kita minta, ya Allah, bantulah diriku untuk, pertama untuk mengingatimu. Untuk zikir kita kepada Allah, untuk ingat. Yang kedua, untuk syukur akan nikmat Allah. Dan yang ketiga, kita minta supaya Allah bantu kita untuk membaiki amalan kita. Memperelokkan amalan kita, yang kata, Jadi di sini menunjukkan bahawa memperelokkan amalan, memperelokkan kerja, mengoptimumkan usaha kita dalam kehidupan ini adalah tuntutan agama. Dan dia bukan saja bernilai di dunia tetapi ada nilai di akhirat. Itu yang penting. Jadi
minggu yang lepas kita telah tegaskan bahawa kerja yang optimum itu mesti ada 3 E, 3 E. Yang pertama, kerja itu kerja yang efektif, iaitu kerja yang berkesan. Yang kedua, kerja yang efisien, iaitu kita laksanakan dengan cekap. Dan yang ketiga, yang ketiga ialah etika. Kita melaksanakan kerja itu dengan etika. Ya, setiap kerja ada etikanya masing-masing. Ya, etika kewartawanan, etika kedokteran, etika pengacaraan. Semua ada etika kerja masing-masing. Jadi kita bekerja mengikut yang dikatakan efisien, efektif dan etika itu yang dikatakan kerja secara optimum. Dan minggu yang lepas juga saya telah tegaskan bahawa kerja yang optimum atau kerja yang terbaik itu mesti ada menepati 2 unsur hukum Allah. Hukum yang pertama yang kita kata hukum sunatullah, yang kedua hukum syariatullah. Apa yang dikatakan hukum sunatullah? Dia terbagi pada 2, sains tabi'i dan juga sains sosial. Saya telah katakan pada minggu lepas, sains tabi'i itu ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan fizik yang kita belajar dululah, ya. Yang kita kata ketumpatan sama juga jisim bagi dengan isi padu, laju, jarak bagi masa, itu semua ada, ya. F is equal to MA, kata E mc squared dan sebagainya yang kita belajar dalam fizik. Begitu dalam kimia. Sepertian kata udara terdiri daripada nitrogen, daripada oksigen, semua ada hidrogen, oksigen dan sebagainya dalam komposisi yang sebagainya. Hukum sunatullah ini dalam sains tabi'i ini tidak berubah-ubah dan tidak bertukar ganti. Apabila kita memahami fizik, apabila kita memahami kimia, apabila kita memahami mathematics, contohnya teorem Pythagoras yang kita belajar, sains cotangent, tangent dan sebagainya, kita akan dapat menegakkan dan memakmurkan muka bumi ini. Itu tugas kita sebagai khalifah. Mesti memahami hukum sunnatullah di bahagian sains tabi'i. Begitu juga dalam hukum sunnatullah yang berkaitan dengan sains sosial ni, iaitu sains sosial apa? Perhubungan kita dengan manusia. Bagaimana yang dikatakan EQ, emotional, emosi, kecerdasan emosi. Bagaimana kita ada sana, ada golden rule yang dikatakan golden rule ataupun keemasan, hukum-hukum emas dalam persaudaraan. Contoh, Stephen Covey menemui satu hukum yang kata seek to understand, then to be understood. Maksudnya mula-mula kita memahami orang, baru orang memahami kita. Contoh, yang kata kita juga faham dalam kehidupan ini, what you give, you get back. Apabila kita beri sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik. Kita beri yang sesuatu yang buruk, kita akan dapat sesuatu yang buruk balik. Ini dia kata hukum sains apa? Sains sosial dalam hukum sunnatullah. Manakala di sana ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum sunnatullah, iaitu yang kata syariatullah. Hukum ini datang daripada Allah, yang datang daripada wahyu dan juga daripada al-hadis. Yang ini hukum yang katakan halal, perkara yang wajib, yang haram, perkara yang sunat, yang makruh dan yang harus. Ada 5 hukumnya. Perkara-perkara ini ditentukan oleh siapa? Dikata oleh revealed knowledge, oleh ilmu wahyu. Tadi, hukum sunnatullah daripada acquired knowledge, daripada hukum akli. Jadi yang ini daripada nakli. Jadi kalau kerja yang terbaik, dia mesti mematuhi kedua-dua hukum ini. Sama ada hukum syariatullah pun dijaga dan juga hukum sunnatullah pun dijaga. Pada minggu yang lepas, saya juga telah meletakkan satu contoh. Tapi contoh ini belum habis. Jadi saya nak habiskan pada minggu inilah. Kalau takut, kalau kita bimbang, kalau tergantung nanti mungkin berlaku salah faham, antara si A yang Islam dengan si B yang bukan Islam, yang menanam pokok padi. Pokok padi. Saya kata si A yang Islam tadi, dia jaga hukum syariatullah. Solat dia jaga, zikirnya jaga, syahadahnya bagus, semua hukum syariatullah. Tetapi bila dia tanam padi, dia tak mematuhi hukum sunnatullah. Dia tak bagi air, dia tak bagi baja, dia tak bagi jaga cahaya dan dia tak jaga daripada serangga. Ini yang orang Islam. Yang si B pula orang bukan Islam. Dia tak jaga hukum syariatullah. Dia tak solat, dia tak jaga halal haram, dia tak jaga semua. Tetapi apabila dia tanam pokok padi, dia bagi cahaya, dia jaga daripada cahaya, dia jaga bajanya, airnya dia jaga daripada serangga. Saya tanyakan kepada anda satu soalan, pokok padi yang mana yang tumbuh? Si A yang Islam ataupun si B yang bukan Islam? Tentu jawapannya si B yang bukan Islam. Walaupun dia tak patuh kepada syariatullah, tetapi hukum yang menumbuhkan pokok padi itu ialah hukum sunnatullah.
Apabila dia beri baja, dia beri air, dia beri cahaya, dia jaga dari serangga, pokok padi ni akan tumbuh. Jadi ini kelemahan kita umat Islam. Kadang-kadang kita jaga hukum syariatullah, halal haramnya, tetapi hukum sunatullah kita tak jaga. Sebab tu ketinggalan. Seperti mana soalan daripada seorang pendengar yang dulu dikatakan, kenapa kebun orang Islam kebanyakan tumbuh lalang dan sebagainya. Tentu saja bila musim tuai, walaupun kita orang Islam solatnya banyak, tetapi kalaulah kebun kita tak jaga, tentulah hasilnya akan kurang dibandingkan dengan orang bukan Islam. Walaupun mereka tak jaga solat, tetapi mereka jaga kebun dan sebagainya. Jadi di sinilah yang saya rasakan umat Islam terletak dalam dua persimpangan. Persimpangan yang pertama, kita buat kerja yang betul, tetapi kerja yang betul tu kita tak buat betul-betul. Kita tak menepati yang dikatakan sunnatullah dalam kerja itu. Manakala orang bukan Islam, dia banyak buat kerja juga yang tak betul, maksudnya tak mematuhi syariat, halal haram dia tak kira, tetapi yang tak mematuhi syariat tu dia mematuhi hukum sunnatullah, dia buat betul-betul. Kerja yang tak betul tapi dia buat betul-betul. Jadi di situlah kita ketinggalan. Sebab itu kita kata apabila umat Islam tu nak berjaya dalam apa saja urusan dan kerjanya, dia mesti bertakwa. Bertakwa tu artinya wiqayah, artinya sangat berhati-hati, sangat menjaga apa hukum Allah. Hukum Allah tu bukan hanya dia menjaga hukum syariatullah, halal haram saja, tetapi dia juga menjaga hukum sunnatullah. Barulah kita berjaya. Jadi di sini timbul persoalan yang saya tinggalkan, yang saya nak jawab pada petang ini, iaitu kalau begitu tentu ada orang berkata lebih baik kita jadi orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam, dia jaga hukum satu je, syariatullah saja, dia lebih berjaya. Sedangkan kita orang Islam, kita kena dua-dua hukum kena jaga. Syariatullah pun kena jaga, sunatullah pun kena jaga. Kata, jadi di mana kelebihan syariatullah? Di mana kelebihan hukum-hukum yang datang daripada wahyu ni? Apakah hanya dengan hukum sunatullah saja kita boleh berjaya di dunia dan di akhirat? Jawapannya tidak ni. Kita kena mematuhi hukum syariatullah dan sunatullah, baru kita tidak ada kepincangan. Contoh, katalah si A tadi, yang Islam tadi, setelah katalah ada dia mendengar katalah kuliah kita ataupun perbincangan kita pada petang ini, dia faham nak berjaya kena buat dua-dua hukum. Hukum syariatullah pun kena jaga dan sunatullah pun dia kena jaga. Jadi ni macam mana? Bila musim baru tiba nanti, bila nak tanam padi, dia jaga dua-dua hukum sekali. Si A ni orang Islam, di samping dia solat duha, dia jaga solatnya, dia jaga halal haram dan sebagainya, dia juga jaga sunatullah kali ini. Kali ini dia tanam pokok padi, dia pilih benih yang baik, dia jaga airnya, dia bagi bajanya, dia bagi cahaya, dia jaga segala-galanya, dia jaga daripada serangganya. Okey. Jadi artinya si A sekarang dia jaga sunatullah dan sunatullah. Dia jaga dua-dua. Tapi yang si B tadi, yang bukan Islam, dia masih lagi jaga satu saja, iaitu dia jaga apa? Sunatullah. Tetap dia tak berpegang kepada syariatullah. Akhirnya pada hujung nanti musim menanam, dah tiba musim tuaian Okey, si A menuai padi dan si B menuai padi. Si A yang Islam tadi mematuhi hukum syariatullah dan sunatullah, dia dapat 50 kg, katalah 50 kg padi. 50 kilogram padi. Si B yang bukan Islam juga dapat 50 gram juga, 50 kilogram juga. Hasilnya sama, betul tak? Yang ini mematuhi syariatullah dan sunatullah, A dapat 50 kilogram. Si B yang mematuhi hukum sunatullah, tak pegang syariatullah, dia dapat 50 kilogram juga. Kita kata, hasilnya masih sama? Tidak sama. 50 kilogram rezeki ataupun produk ataupun pendapatan hasil daripada mematuhi syariatullah dan sunatullah berbanding dengan 50 kilogram yang hanya mematuhi sunatullah, tidak sama ni. 50 kilogram orang Islam yang mematuhi sunatullah dan syariatullah sebenarnya lebih berkat lagi daripada 50 kilogram yang didapati oleh orang bukan Islam yang hanya mematuhi hukum sunatullah tapi tak jaga syariatullah. Di sini contoh, katalah yang si A orang Islam tadi, dia dapat 50 gram. Daripada situ, duit tu dapat dijual, duit tu dapat, kemudian dapat disimpan, boleh digunakan untuk hantar anak ke IPT, boleh simpan-simpan, akhirnya boleh pergi haji. Macam-macam daripada hasil jualan yang 50 kilogram padi tadi. Dia dapat, orang kata, keberkatan.
keberkatan tu root wordnya daripada kelebihan. Lebih tu bukan hanya lebih dalam bentuk angka, dalam bentuk kuantitatif, tetapi lebih dari sudut benda yang maknawi. Hati dia lebih tenang, rezeki dia lebih berkat. Tapi yang CB tadi, ya, dia 50 kilogram juga, tapi malangnya bawa aja nak jual, aksiden kereta rosak, lepas tu daripada duit tu gunakan berjudi, anak jadi jahat, isteri macam-macam jadi, sebab apa? Tak ada keberkatan dalam rezeki yang dapat 50 gram. Sebab itu saya ingin berseru kepada diri saya dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang kita dan saudara-saudara Islam kita, patuhilah kedua-dua hukum ini, syariatullah dan sunatullah. Jadi kita akan dapat rezeki, kita akan dapat gaji, kita dapat ganjaran yang mana? Bentuk yang lahir kita dapat banyak, kemudian kita dapat suatu yang maknawi, iaitu keberkatan, ketenangan dalam hidup. Sebab itu ni ya, apabila kita seorang Islam buat kerja yang terbaik dengan mematuhi hukum syariatullah dan sunatullah, kita bukan hanya dapat kekayaan, tetapi kita dapat kekayaan yang disertai oleh ketenangan. Kita bukan sahaja dapat harta, tetapi kita dapat harta yang disertai oleh keberkatan. Kita bukan sahaja dapat kuantiti harta, tetapi kita dapat kualiti jiwa. Ya. Apabila kita mematuhi hukum sunatullah dan syariatullah. Inilah sebagai mukadimah kita pada petang ini, supaya kita rasakan bahawa apabila kita mengikut Islam, bekerja secara yang terbaik, insya-Allah kita akan dijanjikan, ya, suatu yang nampak, yang dikatakan dalam istilah manajemennya, keuntungan yang bentuk tangible dan intangible. Suatu benda yang kita nampak keuntungannya, iaitu tangible, dalam bentuk wang, harta dan sebagainya, material, tetapi kita dapat juga dalam bentuk yang dikata intangible, ya, dalam bentuk keharmonian, kasih sayang, kemesraan. Yang itu yang dikatakan kehidupan kita. Ya, ini yang pentingnya apabila kita buat kerja secara optimum dengan mematuhi hukum syariatullah dan juga sunatullah. Kita seperti biasa, Ustaz, buka peluang kepada pendengar kita. Kalau ada di antara anda ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz Parul di konti ketika ini, boleh tembus di talian kita 0362051500. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Baik, sekali lagi anda boleh tembus di talian yang kami sediakan 0362051500. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Haji Nohalim sini. Silakan Haji. Apa khabar Ustaz Farul? Baik, alhamdulillah Tuan Haji. Saya tertarik dengan tajuk ini berkenaan dengan kerja terbaik. Ada satu bujangga dia mengatakan memang kalimah ni kalimah bujangga bukannya hadis. Dia kata beribadatlah kamu sebagaimana kamu mati sehari, berusaha kamu sebagaimana kamu hidup 1000 tahun lagi. Jadi kata-kata bujangga ini ditafsirnya begini. Kalau contohnya kita sedang bekerja, jadi tibanya waktu untuk solat, kita terus solat, maka kita cakap kerja ini tak siap hari ini, esok boleh sambung. Tak siap esok, minggu depan boleh sambung, tak dapat minggu depan, seterusnya bermakna kita macam 1000 hidup 1000 tahun lagi. Manakala kita kena sembahyang, kenalah cepat sebab kita ni esok nak mati. Jadi bagaimana kalau kita ni dalam keadaan istilahnya nak dapatkan kerja terbaik, kalau kita ambil keadaan yang sebegini rupa. Tolong sedikit pengulasan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Kita masya-Allah. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Kod udara kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kod udara kita. Siapa di sana? Saya Cik Fazlan daripada Al-Ustaz. Silakan Cik Fazlan, teruskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini saya ada 2 soalan. Yang pertama, saya seorang guru. Jadi kadang-kadang dalam sesi pengajaran tu saya cuba menyelitkan beberapa unsur-unsur dakwah sikit kepada murid. Dan kadang-kadang ada murid yang bertanyakan soalan, menyatakan mereka macam nak pastian kenapa orang yang beragama lain kan selain Islam senang maju, senang mendapat kesenangan, tapi melihat orang Islam ni macam tak seperti yang agama lain kan. So nak maju kan. Jadi bagaimana kita nak memberi penjelasan? Okey, yang kedua berkenaan dengan bagaimana kita nak menanamkan dalam jiwa kita
supaya kita dapat merasakan apa sahaja pekerjaan yang kita buat, bukan sekadar kita dinilai oleh bos, dinilai oleh orang customer atau orang lain, tetapi yang paling utama dan yang paling penting, kerja kita itu sebenarnya dinilai oleh Allah SWT dan merasakan feeling of God. Seperti mana yang Ustaz cakapkan, kita merasakan bertuhan menyebabkan kita akan buat kerja dan kita merasakan diri kita sentiasa diperhatikan dan mendapat pandangan Allah. Baik, terima kasih Syekh Fazlan. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan ke satu lagi Ustaz. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Kak Wan ni. Teruskan Kak Wan. Tutup radio seketika Kak Wan. Tutup radio. Tutup seketika Kak Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teruskan. Nak tanya sikit Ustaz berkenaan dua. Saya nak tanya dua. Ya, sila Kak Wan. Satu tu, dia ni agama lain masuk Islam. Semayang semua tak tinggal lelaki. Tapi isteri dia tu kurang sikit. Yang tu. Yang kedua, saya kalau balik kampung, saya ada niat sembahyang jamak. Tapi apabila saya sampai ke katalah pertengahan tu dah masuk waktu Zuhur, saya tak sembahyang lah. Saya nak ke rumah lah tu ke Pulau Pinang. Sekiranya saya meninggal, tapi niat saya dah ada lah nak buat jamak takhir kan. Sekiranya kalau saya meninggal, saya berdosa tak Ustaz? And then satu lagi saya selalu kalau orang meninggal ni kan, lalu saya kalau dia dengar saya suka baca Fatihah. Tapi baru-baru ni ada satu kawan saya meninggal. Tapi saya tak boleh terima lah meninggal tu sebab DJ saya yang meninggal baru ni. Ni apa tu, DJ Ikim lah. Jadi saya susah hati. Saya tak boleh menerima hakikat ke apa kawan? Bukan, maksud saya sebetul. Sebelum tu saya dah bercakap dengan Razak tu. Baik. Jadi itu apa nak Ustaz? Terima kasih banyak kawan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 soalan dari Kak Wan, juga dari Haji Nurhalin dan juga Encik Fazlan. Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada semua yang memanggil kita berkongsi kan ke dalam sesi ini tentang Haji Nur Halim, tentang kata-kata daripada pujangga beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok, tetapi bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Saya pernah kata bahawa pujangga yang dimaksudkan dan juga ada juga saya terbaca bahawa ini kata-kata daripada Saidina Ali. Jadi dari kedudukannya macam mana? Sebab ada orang yang mentafsirkan begini, oleh kerana kita ni nak bekerja ada hidup 1000 tahun lagi, kalau tak siap hari ni boleh esok lagi, masih ada esok bagimu. Kerana apa? 1000 tahun lagi. Jadi kalau macam itulah sikap kita, apakah itu satu kerja yang optimum? Itu satu pandangan. Tetapi saya cenderung kepada satu pandangan yang begini, tentang beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok hari dan bekerja seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Saya lebih beranggapan begini, bahawa ibadah dan kerja itu perkara yang satu. Artinya kalaulah ibadah itu tidak berkaitan dengan kerja, maka kita akan ada dilema. Yang mana kita nak buat? Ibadah yang nak mati esok ataupun kerja yang kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kita berada di dilema. Yang ini nak mati esok, yang ini nak hidup 1000 tahun lagi. Kalaulah kerja dan ibadah itu suatu yang terpisah. Jadi kita ada cenderung nak ke kiri ke ataupun ke kanan. Katalah kerja sebagai ibadah itu atau kerja itu suatu yang ke kiri, ibadah itu suatu yang ke kanan. Jadi kita duduk di tengah-tengah. Di mana yang kita nak pergi? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Tetapi sebenarnya kerja dan ibadah itu bukan kiri dan kanan. Dia adalah yang satu. Seiring. Yang bersepadu, integrated. Itulah kerja. Itulah kerja yang mana kita hidup di dunia ini. Itulah kerjanya. Tetapi kerja itulah bila menepati 6 syarat, dia jadi ibadah. Jadi perkara yang sama. Contohnya, katalah kita seorang driver sekarang ni, sedang membawa kenderaan. Dia bekerja membawa kenderaan sebagai seorang pemandu. Kerja tu satu ibadah dengan menepati 6 syarat. Niatnya dia jaga, kemudian pelaksanaannya baik dalam menjaga semua. Maksudnya, katalah waktu itu accident, mati. Dia mati dalam beribadah. Dan dia juga boleh dikatakan mati dalam kerja. Sebab dia mati dalam bekerja dan kerja itu satu ibadah, dia mati dalam beribadah. Kerana kerja itu satu ibadah. Jadi contohnya, sebab itu bila kita katakan kita bekerja, itu yang kita akan hidup 1000 tahun.
bekalan yang kita nak buat 1000 tahun. Kerana kita bekerja bukan untuk diri kita. Kita bekerja untuk masyarakat, untuk generasi, untuk sebagai legacy yang kita nak tinggalkan kemudian hari. Itu sifat seorang Islam. Ya. Pada masa yang sama, kerja itu juga satu ibadah yang menjadi bekalan kita kalaupun kita mati esok hari. Jadi artinya ni tidak ada dilema langsung. Tidak ada dilema. Nak ke kiri atau nak ke kanan sebab jalannya adalah jalan tengah. Maksudnya apabila kita bekerja itu juga ibadah, apabila kita beribadah itu juga satu kerja. Yeah. Jadi artinya tak timbul. Semakin banyak kita bekerja ni semakin banyak kita beribadah. Semakin banyak kita beribadah sebenarnya semakin banyak juga kita bekerja. Sebab itu kerja itu satu ibadah. Yang kita kata ini penting apabila kita memahami konsep ini. Tidak kalau kita memahami hanya ibadah tu solat, mungkin timbul dilema ni nak solat ke? Solat tak boleh tangguh sebab solat awal waktu. Solat awal waktu. Solat tak boleh tangguh kita katakan. Kita kena segerakan untuk solat. Oh ni kerja. Kerja boleh tangguh, tak boleh. Kerja itu juga satu ibadah. Sebab kalau kita tak laksanakan kerja itu, yang mana kerja itu amanah kepada kita, amanah kita terhutang apabila kita mati. Artinya kita kena melaksanakan kerja. Itulah. Sebab tu saya katakan dulu dalam satu tulisan, saya kata, ingat mati boleh meningkatkan produktiviti. Ingat mati boleh meningkatkan produktiviti. Kenapa ni? Katalah satu kerja yang kita nak buat. Saya dapat satu amanah sekarang daripada bos saya, ataupun daripada majikan saya, ataupun daripada atasan saya untuk dilaksanakan. Kerja itu saya tak anggap itu amanah daripada atasan saya, daripada majikan. Tetapi saya menganggapkan kerja itu tugas saya sebagai khalifah dan kerja itu sebagai ibadah yang diberi oleh Allah kepada saya. Kerja adalah saluran untuk saya memberi kebaikan kepada orang lain. Betul ni Tugas khalifah itu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Saya nak tanya ni, bagaimana cara kita nak memberi kebaikan kepada orang lain? Tentulah melalui kerja kita. Ni memberi kebaikan kepada orang lain melalui pengacaraan. Saya memberi kebaikan kepada orang lain sebagai penulis, sebagai melalui tulisan saya. Artinya penulis, pengacara adalah khalifah. Artinya bila kita terima kerja daripada bos kita, daripada penerbit saya, artinya itu adalah tugas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi apabila saya merasakan tugas itu ada deadline-nya ni, bila satu deadline kita kata kita tidak akan menangguhkan kerja tu. Sebab boleh jadi kita mati dengan tiba-tiba. Artinya kita akan menyegerakan kerja kita. Bila kita menyegerakan kerja kita, meningkatlah produktiviti sebab tidak ada penangguhan di situ. Itu yang dia kata ingat mati, tingkatkan productivity. Okay. Cik Fazlan tadi kata tentang guru bila dia menyelitkan. Alhamdulillah. Saya rasa kita perlu ada jiwa da'i seperti mana Cik Fazlan. Jadi guru ke, jadi engineer ke, jadi hatta jadi peniaga ke, penori getah sekalipun. Apabila kita berhadapan dengan kerja kita, kita niatkan kita untuk berdakwah. Dakwah tu bukan saja melalui lisanul maqal, melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Kalau kita kerja kita baik, kita telah memaparkan macam mana ni Tengok orang Islam, dia kerja terbaik. Tengok orang Islam, dia kerja dengan menempati piawaian. Dia kerja dengan cantik, dengan elok dan sebagainya. Itu sebagai dakwah yang lebih berkesan daripada kata-kata. Jadi artinya Cik Fazlan dah menyampaikan yang terbaik, insya-Allah. Kemudian anak muridnya bertanya, kenapa orang bukan Islam nampaknya lebih maju, lebih kaya daripada kita, sedangkan kita orang Islam? Ini kita kena bezakan antara ajaran Islam dengan orang Islam. Antara orang Islam. Orang Islam yang berpegang kepada ajaran Islam, insya-Allah dia akan maju secara automatik. Sebab itu kita katakan, kalau ada orang mengatakan kalau nak maju ikut Islam, itu silap sebenarnya. Kita ikut Islam, insya-Allah maju. Ada beza sikit Ni kalau dia kata, kalau macam contoh dia kata, kalau you nak keluarga yang bahagia, you kena ikut Islam. Bila you ikut Islam dapat keluarga yang bahagia. Saya rasa silap. Yang benarnya ialah ikut Islam, nescaya keluarga kita bahagia. Islam itu matlamat. Kebahagiaan itu adalah kesan sampingan daripada kita menegakkan matlamat kita. Kita itu penting Jadi artinya apabila orang Islam meletakkan Islam di atas sekali, insya-Allah apabila dia buat, dia akan maju. Tapi masalah sekarang ni, orang Islam tak ikut Islam. Saya dah sebut sebelum ni, ramai orang yang agama yang tidak beragama. Macam orang ada akal tapi tak berakal. Semua orang ada akal ni tapi ramai orang yang ada akal tapi tak berakal. Dia tidak menggunakan akalnya. Begitu juga kita orang Islam, kita tak aplikasi Islam tu dalam kerja kita. Jadi sebab itu
kita tidak kita ketinggalan daripada orang bukan Islam. Oh, kalau gitu kita tanya, kenapa orang bukan Islam walaupun tak ada Islam dia boleh maju? Sebab setiap bangsa ni, setiap manusia, Allah telah bekalkan yang dikatakan fitrah dan kelebihan pada bangsa itu. Contoh ya, bangsa Arab, walaupun dia jahiliah dan sebagainya, dia terkenal dengan menghormati tetamu. Dia terkenal dengan keberanian dan kecekalan. Dia hidup di padang pasir, keberanian. Orang kata, insyaAllah dia luar biasa, dia punya kesabaran. Itu bangsa Arab. Okey, Jepun. Kita tengok, apa fitrah bangsa Jepun? Oh, fitrah dia kerja keras, suka bekerjasama. Cina, bangsa Cina, apa? Rajin, misal kata. Orang Melayu, lemah lembut. Dia ada sifat fitrah dia. Jadi, kalau bangsa-bangsa ini, dia menggunakan sifat fitrah dia sendiri pun, dia akan lebih maju saja. Allah kasih sayang, setiap bangsa ada fitrah dia. Jadi, tetapi, ni kalaulah orang Melayu, ataupun orang Islam, tak kira apa bangsanya, di samping fitrah itu dipelihara, dijaga, macam orang Arab, misalnya keberanian dia, kecekalan dia tadi, menghormati tetamu dijaga, dan hidayah Islam tadi pun dia jaga juga. Tadi, bergabunglah antara sunnatullah dan syariatullah. Dia akan pergi laju. Tetapi orang bukan Islam tadi, dia hanya berpegang kepada fitrah saja, walaupun tidak ada hidayah, tidak ada Islam, dia boleh pergi. Sebab apa? Balik kepada contoh si A, si B yang tanam pokok padi yang saya katakan tadi. Jadi di Malaysia ini atau di negara-negara umat Islam di seluruh dunia ni, kita sedang melihat bagaimana orang bukan Islam yang dengan fitrah mereka boleh maju. Kerana apa? Mereka telah membudayakan nilai-nilai sejagat yang hasil daripada fitrah dalam diri dia. Tetapi kita orang Islam malang sekali ni kadang-kadang nilai yang daripada fitrah pun kita tak jaga. Nilai yang datang daripada syariat yang sepatutnya daripada Islam pun kita tak jaga. Artinya waktu itu kita ketinggalan dia ni. Itu yang kedua. Atik Fadlan. Yang kedua dia kata tentang bos tadi nilai kan bos. Kita nak jadi kerja ni supaya kita betul-betul dirasa ada pemantauan dari dalam. Saya dah katakan orang Islam dipantau dari dalam keluar. Inside out, bukan outside in. Kita dorongan kerja kita ni bukan hanya carrot and stick ataupun butter and bread saja. Bukan hanya ganjaran saja yang mendorong kita bekerja. Tapi kita kerja atas dasar ketaatan kita, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ni saya nak tanyalah sekarang ni kita sedar tak? Kita sedar kerja sebagai ibadah ataupun kita hanya tahu kerja sebagai ibadah? Sekali lagi saya ulang soalan ni. Apakah kita sedar kerja itu sebagai satu ibadah ataupun kita hanya tahu kerja sebagai satu ibadah? Apa bezanya tahu dan sedar? Tahu hanya di kepala. Kita tahu dah kerja sebagai ibadah ini satu tajuk yang common. Orang dah bercakap di mana-mana kerja satu ibadah. Tetapi malangnya ni kita tidak sedar kerja itu satu ibadah. Sedar itu di hati kita dengan penghayatan kita. Kesedaran, awareness katakan, sedar. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita ni kita perlu diingatkan selalu supaya kita ada kesedaran. Contoh ni. Orang semua tahu api berbahaya, betul? Api berbahaya. Tetapi perlu diingatkan beware of fire, jaga kesihatan, jaga danger tempat-tempat yang bahaya. Kenapa? Ramai orang tahu api bahaya tetapi orang kadang-kadang tak sedar api bahaya. Perlu diingatkan selalu. Kalau dengan api yang nampak itu pun tahu tak sedar, apalagi api neraka ni. Lagi perlu diingatkan, baru disedarkan selalu. Jadi, untuk kita merasakan bahawa kita ada pemantauan dalaman, bukan kita bekerja hanya untuk majikan tetapi untuk Tuhan, bukan sahaja untuk di dunia tetapi untuk akhirat dan sebagainya, ini yang dikatakan iman. Sebab itu saya dah katakan, selalu saya katakan, jadikanlah kerja kita, career kita sebagai tujuan hidup kita. Tujuan hidup ialah beribadah. Jangan jadikan career dan profession kita hanya keperluan hidup kita. Hanya untuk dapat gaji dan dapat laba. Tetapi kerja adalah untuk dapat pahala. Untuk dinilai oleh Allah. Yang ada nilainya di hari akhirat. Jadi, cantiknya dalam Islam, saya ulang perkara ini. Killing two birds with one stone. Killing two birds with one stone. Maksudnya, kita bunuh dua burung dengan satu batu. Artinya, kita bekerja sekarang ini, Nik sedang berada di konti sekarang, Nik sedang bekerja, betul? Nik bekerja, dapat
laba, dapat gaji. Ya. Tapi pada masa yang sama, dalam hati ni merasakan kerja ni satu ibadah, kesedaran dipantau oleh Allah, dan kerja ni satu ibadah. Bukan saja ni dapat laba, tetapi di akhirat nanti ni dapat pahala. Ya. Dan ni saja, bukan saja ni meningkatkan, dengan kerja ni meningkatkan kuantiti material ni, tetapi ni sedang memberi kebaikan kepada orang lain. Ni bertugas dengan rasa cinta, rasa sonok. Ketika ni bercakap tadi, ni senyum. Ni nak memberi kebaikan pada orang lain. Tak ada siapa-siapa dalam konti ni senyum. Senyum tu ada dua. Senyum kerana gembira, dengan senyum nak membirakan orang lain, kan? Jadi kita nak senyum, nak gembirakan orang lain kerana tugas kita ibadah, sebagai tugas kita sebagai khalifah. Betul? Jadi artinya waktu itu kerja kita mendapat pahala dan nilainya di hari akhirat. Satu kerja, dua ganjaran, dunia dan akhirat. Baik, Kak Wan tadi yang pertama tentang solat jamaah, bila kita solat jamaah, kita niat nak jamaah takhir, kita kemudian apa-apa jadi pada kita, na'uzubillah lah, meninggal ke ataupun aksiden dan sebagainya, tak dikira berdosa. Sebab Allah menilai bukan apabila kita telah melaksanakan, tetapi dalam proses kita nak melaksanakan. Sebab kita dah niat dalam hati kita nak buat jamak takhir. Ya. Macam juga kalau kita dalam keadaan biasa-biasa ni, tak jamak takhir. Contoh, ni dengan saya orang yang bermukim, bukan bermusafir hari ini. Katalah maghrib pukul 7.30 nanti, Ni pukul asar, selepas asar ni. Kita belum lagi semayang maghrib. Tetapi katalah apa-apa berlaku pada kita, niat kita nanti maghrib pun kita nak begitu. Jadi artinya apa ni? Artinya kita dalam perjalanan ke satu solat. InsyaAllah kita selalunya istiqamah dalam solat kita. InsyaAllah Allah nilai perbuatan kita itu, tidak, Allah tak nilaikan itu satu dosa. Sebab kita istiqamah dan ada niat untuk melaksanakan solat. Sebab itu dalam Islam dengar Rasulullah SAW selalu berpesan, apabila kita bersolat, anggaplah itu solatul wida, solat yang terakhir. Kita boleh solat, ini solat yang terakhir. Nanti tak tahu waktu maghrib kita jumpa atau tidak. Nanti kita waktu maghrib kita solat, kita merasakan itu waktu terakhir. Tak tahu nak jumpa isyak atau tidak. Bila isyak tak tentu nak jumpa subuh. Jadi apa artinya? Ini yang dikatakan productivity. Kalau kita tahu yang terakhir, kita akan buat yang terbaik ni. Kita tidak akan buat cincai. Itu yang satu. Yang kedua tentang DJ Razak. DJ Razak waktu tu Allah yarham, mudah-mudahan Allah tempatkan di roh orang-orang yang soleh. Saya pun waktu tu terkejut sewaktu saya sedang drive waktu tu. Saya dengar betul-betul pengumuman tu daripada Siti dan juga daripada Pian pagi tu. Mula tu saya pun terkejut. Tetapi beginilah kita pegang dalam satu hadis mengatakan, apabila orang yang baik, insya-Allah yang baik meninggal dunia, sebenarnya dia menuju suatu kerehatan. Tapi kita menganggapkan sekarang kematian ialah pemutus segala-galanya. Sebab tu kita rasa macam sedih kerana dia masih ada anak lagi, kenapa begini. Kita tak tahu apa yang tersirat. Sebab apabila orang yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala ambil, artinya Allah nak cepat-cepat dia rehat daripada imtihan, daripada cabaran, daripada kesalahan di dunia ini, keletihan dunia ini. Artinya dia sedang berehat. Dia sedang berehat. Jadi masa dia dah dipanggil, kita akan menyusul. Setiap mati itu pasti, setiap pasti itu dekat sebenarnya. Sebenarnya kita dan dia, hari ini kita dengar cerita dia, tapi satu ketika orang akan dengar cerita kita juga. Jadi kita harap, kita redha dengan pemergian siapa saja dalam hidup ini. Kalau dia orang baik, kalau dia orang yang tak baik sekalipun, kita doakan kebaikan. Kerana sekurang-kurangnya orang dah berehat daripada kejahatan dia. Gitu. Dan ada soalan daripada pengirim Facebook. Ustaz, saya tak tahulah sempat ke tidak, banyak soalannya sebenarnya. Minta maaf sangat. Katanya suami saya bekerja sebagai seorang eksekutif, memulakan karier pada tahun 1994, bermula dengan jawatan sebagai engineer sehinggalah dinaikkan pangkat sebagai DGM pada tahun lepas. Jadi di situlah bermulanya stres yang dialaminya sehinggalah ke hari ini. Karakter beliau jenis yang berat mulut dan tidak ramai kawan, lebih gemar melakukan hands on daripada melakukan management task.
adalah beberapa soalan berkaitan dengan suami dia ni, dia kriteria. Contohnya dia kata beliau hilang keyakinan diri, tidak confident berdepan dengan pekerja dan pihak atasan, beliau merasakan dirinya sangat lemah sehingga tidak dapat berfikir untuk memberi idea yang baik kepada tim. Leadership baginya 0, padahal beliau memegang jawatan sebagai manager telah lama. Lepas tu bagi beliau dirasakan dia hanya follower dan takut untuk membuat keputusan. Hati beliau sentiasa tidak tenang dan sentiasa gementar yang tidak tahu apa puncanya. Sehingga kan solat pun tidak khusyuk kerana teringatkan kerja-kerja di kilang. Perwatakan yang selama ini ceria menjadi terlalu pendiam. Kehidupan kami sekeluarga yang selama ini ceria bertukar menjadi suram dan anak-anak pun takut untuk berkomunikasi dengan ayah mereka. Kami juga telah berikhtiar macam-macam tapi nampaknya keyakinan diri suami itu makin lama makin jatuh, makin hilang. Ustaz boleh bagi nasihat lah kepada seorang wanita ni? Ya, macam ni ya. Yang pertama saya ingin menegaskan bahawa bila kita tidak yakin kepada diri kita, ini soal self-confidence lah. Hilang keyakinan daripada diri kita. Punca hilang keyakinan pada diri kita ni apabila kita tidak yakin kepada Allah. Itu. Sebab itu saya ingin tegaskan keyakinan kepada diri berkadar terus dengan keyakinan kepada Allah. Siapa yang paling yakin dengan Allah, dialah yang paling tinggi keyakinannya pada dirinya sendiri. Sebab apa ni? Sebab kalau seorang tu yakin diri, artinya apa dia maksud yakin diri? Dia percaya dirinya boleh berjaya, boleh cemerlang dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Dia percaya. Dia percaya pada dirinya, self confident. Jadi apa kaitannya keyakinan diri dengan keyakinan Allah? Keyakinan kita kepada Allah. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta kita ni. Kita tengok keyakinan kita diciptakan daripada sperma yang mana dalam jutaan sperma tu kalau kita tengok dalam nak menuju ke ovum ibu kita dia melalui perjalanan yang jauh macam merenangi nisbahnya jauh tu macam Lautan Pasifik. Jauhnya tapi dia survive seorang artinya yang jadi kita ni memang juara sungguh. Juara sungguh. Itu fizikalnya juara sungguh. Itu yang pertama. Kemudian Allah ciptakan kita untuk berjaya ni. Maha suci Allah yang menciptakan manusia untuk gagal. Kerana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ciptakan kita untuk berjaya. Jadi untuk berjaya, apa yang Allah berikan pada kita ni? Allah berikan segala-gala kelengkapan untuk kita berjaya. Orang kata Allah bagi kita bakat, Allah bagi kita kelebihan, Allah bagi kita macam-macam kelengkapan untuk berjaya dalam hidup kita, iaitu misi kita ialah 2, hamba dan khalifah. Hamba Allah dan khalifah. Artinya Allah nakkan kita kejayaan, Allah bagi segala-galanya untuk kita. Maha suci Allah. Kalau dia hanya memberi misi saja, memberi tugasan saja, hamba dan khalifah, dia bagi misi saja, tetapi dia tak bagi kelengkapan. Itu seolah-olah kita menuduh Allah tidak adil. Contoh ni kita kalau kita hantar anak kita ke IPT ni kita bagi segala-galanya. Kita bagi belanja dia, bagi pakaian dia, bagi handphone, semua apa? Misi dia untuk belajar. Jadi kita sebagai ibu bapa bagi semua kelengkapan untuk dia belajar, betul? Supaya dia berjaya. Itu dikata ibu bapa yang baik, betul? Begitu juga Allah hantar kita ke muka bumi ini untuk misi sebagai hamba dan khalifah. Artinya Allah bagi kelengkapan. Sebab itu dengan ungkapan Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Itu asas keyakinan kita. Setiap kita unik. Saya pernah dengar satu ungkapan motivasi ni dan ini sesuai dengan Islam. Dunia tidak lengkap tanpa kita. Dunia ini tak lengkap tanpa kita. Yang mana tempat ni tidak boleh diganti oleh siapa. Tempat saya tidak boleh diganti oleh siapa. Dan setiap orang ada misi yang tersendiri. Yang dengan kebijaksanaan yang berbeza tadi. Jadi artinya suami tadi, suami tadi yang hilang keyakinan pada diri tadi, dia dah tak nampak dah kelebihan yang ada pada diri dia. Dia tak nampak lagi kelebihan yang ada pada diri dia. Sebab apa? Contoh punca hilang keyakinan kepada diri apabila dia tidak meningkatkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ni apabila kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat kekuatan yang maha hebat. Sebab kita yakin Allah memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu kita minta Allah bantu kita untuk mengenal di mana kekuatan kita dan kita doa kepada Allah supaya meningkatkan kekuatan kita tu ke tahap yang paling maksimum. Sebab itu
Setiap orang dilahirkan ke dunia ni dia jadi untuk jadi nombor 1, bukan nombor 2. Sebab itu kalau kita tengok juara-juara yang dalam dunia ni, dalam apa bidang saja, dia jadi diri dia. Dia tak jadi orang lain. Kalau dia mula bersikap nak jadi orang lain ni, jadi klon, dia jadi nombor 2. Ataupun nombor 3, nombor 4. Kalau dia jadi diri dia jadi nombor 1. Jadi sekarang seorang suami perlu tingkatkan keyakinan kepada Allah dengan meningkatkan solat. Tadi yang dikatakan stres. Kenapa? Sebab dia menganggapkan dia Tuhan ataupun dia Tuan bagi hidupan ini. Dia bukan Tuhan, dia bukan Tuan, dia hanya hamba. Sebab itu kena selalu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bertawakal, bergantung harap pada Allah tidak bermakna kita tidak melihat yang dikata menambah ilmu tadi, menambah kemahiran kita dan sebagainya. Tentu setelah dia dilantik menjadi manager tadi, dilantik sebagai manager, tentu dia ada kelebihan dah selama ni. Tentu dia ada kelulusan. Tentu ada kan. Tetapi kenapa hilang confident? Kerana kadang-kadang terlalu bergantung kepada diri sendiri. Sebab tu dalam kata dia, we cannot direct the wind, but we can adjust our sails. Kita tidak boleh kawal arah angin, tetapi kita boleh kawal kemudi pelayaran kita. Dengan kemudi pelayaran adalah iman kita tadi. Itu yang selalu saya katakan, jangan minta hidup yang mudah, tapi minta hati yang tabah untuk menghadapinya. Sebab hidup takkan mudah. Cuma jangan pergi nak kawal arah angin. Itu jadi sakit jiwa. Itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Nak kawal arah angin lah. Yang ada pada kita ialah kawal kemudi pelayaran kita, dengan iman kita. Sebab tu saya menyeru kepada puan dengan suami puan, tingkatkan keyakinan pada Allah dengan solat, dengan solat sungguh-sungguh, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di samping itu meningkatkan kemahiran dan meningkatkan keupayaan, meningkatkan ilmu, kemudian meningkatkan perhubungan yang baik. Kadang-kadang orang ni hilang keyakinan diri ni, kerana mereka, minta maaf saya katakan, terlalu mementingkan diri sendiri. Berilah kebaikan. Carilah dan berilah kebaikan. InsyaAllah kebaikan akan pergi kepada kita. Cara kita memperkuatkan diri kita ialah memperkuatkan orang lain. InsyaAllah. Okay. Saya cukup menarik sekali. Dan ada sedikit masa Ustaz, kalau Ustaz boleh memberi konklusi kepada apa yang kita bincangkan hari ini. Bekerja mematuhi sunnatullah juga dan syariatullah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat adalah generasi yang mematuhi sunnatullah dan syariatullah dalam kerja ataupun dalam usaha mereka. Kita dah buktikan bagaimana dalam peristiwa hijrah, bukan saja digabungkan Rasulullah hijrah, bukan saja dengan bantuan wahyu, bukan saja dengan bantuan mukjizat, tetapi dengan pemikiran yang strategi. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah keluar pada waktu malam, bagaimana bersembunyi di Gua Thawr, bagaimana melalui jalan-jalan yang jarang dilalui, bagaimana dia mengatur tempat rehat dan rawatnya, bagaimana dia mengatur bekalannya, dan sebagainya. Itu adalah syariat sunnatullah. Di samping berdoa tadi, di samping bertawakal kepada Allah. Jadi Rasulullah dalam hijrahnya sunnatullah dan syariatullah. Begitu juga dalam perang Badar. Rasulullah bukan saja berdoa sehingga selendang ataupun serbannya jatuh, tetapi Rasulullah SAW juga dalam perang Badar datang lebih awal, menguasai sumber air. Yang ini adalah yang dikatakan sunnatullah. Begitu juga dalam perang Uhud, Rasulullah duduk di bukit 70 tentera pemanah yang diarahkan oleh Rasulullah duduk di Bukit Ruman di atas Gunung Uhud. Itu menunjukkan satu tempat yang strategi, yang itu mematuhi hukum sunnatullah. Jadi begitu juga dalam perang Khandaq ada parit, itu juga hukum sunnatullah. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja, bertindak mematuhi hukum sunnatullah dan syariatullah. Itulah sebenarnya tradisi bekerja orang yang bertakwa, dan itulah yang dikatakan bekerja atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apabila kita melaksanakan sunnatullah dan syariatullah, barulah terjadi apa yang dikatakan ungkapan ini. Kita buat apa yang kita mampu buat, insya-Allah Allah akan bantu untuk kita buat apa yang kita tak mampu buat. Sekian, wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.